Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Skandal video yang melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah semakin hangat diperkatakan. Lebih-lebih lagi apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengesahkan bahwa video tersebut tidak boleh digunakan sebagai bukti yang sah. Ini menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Kenapa tidak boleh digunakan? Apa yang sebenarnya berlaku? Dan betulkah video ini telah diedit dan dimanipulasi, atau adakah ini hanya alasan besar untuk menutup satu skandal yang lebih besar? Tambah menarik, dalam masa yang sama, Peguam Kanan Tan Sri Shafie Abdullah tampil mencabar Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, dan adun yang terlibat untuk membuat laporan polis terhadap anak guamnya jika benar video tersebut adalah palsu. Kenapa beliau begitu yakin dan apakah sebenarnya yang sedang berlaku di belakang tabir? SPRM telah merakam keterangan 5 individu termasuklah seorang ahli politik dari Sabah bagi membantu siasatan terhadap dakwaan rasuah ini. Kita semua tahu bagaimana video ini tersebar, dimuat naik dalam sebuah portal berita dan kemudiannya viral di media sosial. Dalam video itu didakwa beberapa adun menerima ratusan ribu ringgit sebagai balasan untuk menyokong permohonan sebuah syarikat dalam proyek tertentu. Tetapi selepas SPRM menjalankan analisis forensik, mereka mendapati bahwa 8 video yang dimuat naik telah disunting ataupun diedit dan tidak boleh digunakan di dalam siasatan maupun dibawa ke mahkamah. Ini adalah kenyataan rasmi daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sendiri. Jadi kalau kita ikut logik SPRM, kes ini memang sudah tidak relevan lagi. Tetapi jika benar-benar video ini telah diedit, disunting, kenapa Peguam Shafie Abdullah begitu berani mencabar pihak berkuasa untuk menangkap anak guamnya? Shafie juga mempertikaikan kenyataan SPRM bahwa video ini disunting. Apakah maksud sebenarnya? Adakah suntingan teknikal untuk melindungi identiti pemberi maklumat ataupun suntingan besar-besaran yang mengubah keseluruhan kandungan? Jika benar ia telah diedit dan tidak boleh digunakan sebagai bukti, mengapa masih ada laporan polis yang dibuat? Dan yang paling mencurigakan, kenapa ada dakwaan mengenai tawaran penyelesaian? Siapa yang menawarkan penyelesaian ini dan apakah bentuk tawaran tersebut? Jika kes ini benar-benar tidak berasas, bukankah lebih mudah untuk membiarkan ia berlalu begitu saja tanpa perlu ada sebarang rundingan? Semua ini mencetuskan lebih banyak persoalan yang tidak dijawab. Dalam satu kenyataan, Haji Jinor menegaskan bahwa skandal ini adalah satu usaha untuk mencemarkan pentadbirannya. Beliau mendakwa bahwa pemberi maklumat itu mungkin bersekongkol dengan pihak berkepentingan tertentu. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Kita tahu bahwa kalau dalam politik ada saja permainan kotor yang dilakukan untuk melemahkan lawan. Tetapi jika ini semua adalah fitnah, mengapa tidak ada tindakan undang-undang yang lebih tegas terhadap pemberi maklumat? Kenapa tidak menyaman portal berita yang menyebarkan video ini? Malah yang lebih menarik, adun membakut Arifin Arif telah pun membuat laporan polis terhadap pemberi maklumat yang menuduhnya menjadi pengantara dalam penyelesaian isu ini. Tetapi tidak lama selepas itu, pemberi maklumat tersebut juga membuat laporan polis terhadap Arifin. Jadi, siapa yang sebenarnya bersalah? Dari sudut politik pula, Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi percaya bahwa isu ini akan menjadi faktor besar dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang tidak lama lagi. Beliau berkata bahwa rakyat Sabah telah melihat video-video tersebut dan akan membuat penilaian sendiri walaupun ia tidak boleh digunakan di mahkamah.
Ini sesuatu yang menarik karena jika rakyat percaya bahwa video ini benar, ia pasti akan memberikan kesan besar terhadap pentadbiran HJJ dan GRS. Tambahan pula, dalam politik Sabah, isu integriti dan rasuah sering menjadi bahan utama kampanye pilihan raya. Kalau kita ingat balik pada pilihan raya negeri Sabah tahun 2020, pertukaran sokongan adun dan perebutan kuasa menjadi faktor utama yang menyebabkan perubahan kerajaan negeri. Adakah kali ini sejarah bakal berulang? Selain itu, DAP Sabah juga menggesa agar siasatan dijalankan secara teliti dan bebas daripada sebarang tekanan politik. Setiausaha DAP Sabah, Vivian Wong She Yi, menegaskan bahwa partinya sentiasa komited dalam memerangi rasuah dan mahu siasatan dibuat berdasarkan fakta yang kukuh. Ini menunjukkan bahwa bukan sahaja pembangkang seperti Bersatu dan Perikatan Nasional yang mahu isu ini dijadikan agenda politik, malah DAP yang berada dalam kerajaan perpaduan juga menuntut ketelusan dalam kes ini. Jika benar-benar ada asas kukuh dalam skandal ini, apakah tindakan yang sepatutnya diambil? Adakah HJJ perlu meletakkan jawatan sementara siasatan dijalankan? Atau adakah ini hanya satu lagi skandal yang akan lenyap begitu sahaja? Persoalan yang lebih besar, siapa sebenarnya dalang di sebalik semua ini? Adakah ini satu konspirasi untuk menjatuhkan HJJ dan kerajaan GRS? Atau adakah ia benar-benar membabitkan elemen rasuah yang coba disembunyikan? Seperti yang kita tahu, Sabah akan berdepan dengan pilihan raya negeri tidak lama lagi. Jika kita lihat kepada pola politik sebelum ini, biasanya akan ada serangan-serangan seperti ini untuk menggoncang kestabilan kerajaan negeri sebelum pilihan raya. Jika benar ini adalah satu permainan politik, siapa yang paling mendapat keuntungan daripada kejatuhan HJJ? Adakah ini satu strategi Perikatan Nasional untuk melemahkan GRS dan menarik lebih banyak sokongan Bumi Putra Islam di Sabah? Atau adakah UMNO sendiri sedang bermain permainan politik bagi mendapatkan semula pengaruh mereka di Sabah? Selain itu, SPRM sendiri tidak menjelaskan sama ada mereka masih menyiasat individu-individu yang terlibat ataupun tidak. Jika video ini tidak boleh digunakan, adakah siasatan akan dihentikan sepenuhnya? Atau mereka masih menunggu bukti baru yang lebih kukuh? Jika bukti baru muncul dan menunjukkan bahwa video itu asli, apakah implikasinya terhadap kerajaan negeri Sabah? Adakah ia akan menyebabkan satu lagi perubahan kepimpinan dalam masa yang terdekat ini? Apapun yang berlaku, satu perkara yang pasti ialah rakyat Sabah perlu lebih berhati-hati dalam menilai isu ini. Adakah ini hanya satu propaganda politik sebelum pilihan raya, atau adakah ini satu skandal besar yang coba ditutup oleh pihak berkuasa? Dalam politik, apa saja boleh berlaku. Dan seperti yang kita tahu, kebenaran selalunya akan muncul apabila kuasa bertukar tangan. Jadi pada pandangan Anda, adakah Anda percaya dengan video ini? Atau adakah ini satu lagi taktik politik untuk menjatuhkan kerajaan negeri? Adakah rakyat Sabah akan mengambil kira skandal ini ketika memilih pemimpin dalam PRN yang akan datang? Sila tuliskan, huraikan, dan ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Karens VMY. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video yang akan datang.